Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, thumma ila sahibul mu'min, thumma ila sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu Isa wa usad al-'azam fihi muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi wa jami' as-sadatina Nabi alawi wa usuli wa thumma ila sahibul mu'allif al-kitab al-Imam Zakaria Sharaf an-Nawawi وصاحب المترجم هذا الكتاب الإمام المربي المرشد الحبيب أحمد بن محمد بن سمين، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أسلافنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام سيد الوالد الحافظ المسند الحبيب بن محمد بن سالم بن حبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini tengok masjid berubah sikit ya. Kita punya staff dah makin rapat dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada lagi kes COVID ya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid-masjid semua dapat kembali seperti mana biasa, dan mudah-mudahan dapat kita mengadakan majlis lagi insya-Allah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk tidak membuang masa para jemaah sekalian, kita langsung mulakan bab yang ke-51, iaitu bab raja, bab yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita pada hadis yang pertama, maka hari ini kita nak masuk pada hadis yang kedua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla, daripada Abi Dzar katanya telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi para jemaah sekalian ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi dengan Al-Quran tak sama. Al-Quran wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi bukan wahyu. Itu dia ya. Diperjelaskan oleh para ahli ulama, hadis qudsi itu langsung antara Allah, dari Allah langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung Nabi memperjelaskan. Kalau itu wahyu, yaitu Allah Ta'ala menurunkan, dan yang menyampaikan kepada Nabi SAW adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Kata begitulah dia. Diperjelaskan, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha aw azid, wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, ومن آتاني يمشي آتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ومعنى الحديث من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير
fil wusuli ila maqsud wa qurabul ard bi dhammil qaf wa yuqalu bi kasriha wa dhammu asahhu wa ashharu wa ma'nahu ma yuqaribu mil'aha wallahu a'lam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang arti maksud apa? Yaitu datang dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan ketaatan, datang dengan kebaikan, datang dengan bersujud kepada Allah, datang dengan bersolat, datang dengan tilawatul Quran, datang dengan berzikir, datang dengan bertasbih, datang dengan beristighfar. Itu maksudnya. Falahu bil hasanati falahu asyru amsalha au azid. Au azid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan sebanyak 10 kali lipat, atau Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi, lebihkan lagi. Maksud di sini para jemaah sekalian, hadis ini memberikan kita kefahaman bahawasanya barang siapa yang melakukan satu ketaatan, satu kebaikan, suatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat kali 10 kali lipat kali ganda, ataupun dilebihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti apa para jemaah sekalian? Ibarat kita kerja cukup tahun, kita dapat 1 tahun berapa bulan? 12 bulan, ya. Maka bila 1 tahun kita kerja, kita dapat 13 bulan, iaitu tertiman bonus. Tapi itu tertiman bonus dapat sekali saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia bukan tertiman bonus, bukan dapat sekali. Itu tertiman bonus dapat berkali-kali. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Begitulah yang dimaksudkan, ya. Part 1 daripada hadis ini. Part 2 dia pula jelaskan apa? Dah macam apa? Sinetron pula, ya. Manja habis sayyi'ati, ya. Barang siapa pula yang datang kepada Allah Taala dengan kejahatan. Dengan kejahatan maksudnya apa para jemaah sekalian? Yaitu dengan apa? Dengan dia melakukan apa? Melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fajaza'uhu sayyi'atin sayyi'atuha mithluha aw aghfir. Kalau dia buat suatu kejahatan, maka balasannya adalah kejahatan juga seperti apa yang dia buat, ataupun Allah ampunkan dosanya. Masya-Allah. La ilaha illallah. Apa boleh kita tengok kat sini para jemaah sekalian? Buat satu baik Allah kasih 10. Lepas tu Allah tambah lagi. Buat satu jahat, maka dosanya pun 1. Atau kalau kita minta ampun, Allah ampunkan. Masya Allah. Kita buat kebaikan kepada manusia, mungkin sekali 2 dia ingat. Tapi kalau kita buat kejahatan kepada manusia, bukan sekali 2 dia lupakan. Semua hidup kadang-kadang masih ingat. Betul tak betul Pak Jemaah sekalian? Tengok. Inilah yang disebutkan ar-raja. Tepat apa kata Imam Nawawi dalam bab ini, disebut bab raja, mengharapkan Allah Ta'ala. Memang itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nak kasih cantik lagi para jemaah sekalian, apa dia? Itulah dia ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat perkara yang tak baik kepada Nabi, tak dimarah oleh Nabi, bahkan dibalas dengan kebaikan oleh Nabi. Masya Allah. Agak-agak kita boleh buat macam ini lah. Kalau Nabi SAW makhluk yang paling mulia, dan dia memberikan gambaran, misal, amsilah, contoh pada kita, maka kita kena ambil itu contoh dan kita mesti lakukan. Kita mesti lakukan. Tak boleh kita bilang, Ustaz, itu Nabi, Ustaz, kita bukan Nabi. Ya memang, sampai bila-bila pun kita tak ada jadi Nabi.
tak akan jadi Nabi. Sebab apa? Nabi dah habis dalam kitab. Nabi Muhammad SAW Nabi yang akhir, selesai. Jadi kita mesti ikut cara Nabi SAW. Mesti ikut. Kalau dah bila Nabi SAW luka di Taif, yang datang kepada Nabi, ya, dengan memberikan perlindungan, memberikan makan kepada Nabi, ya, ada dalam hadis dijelaskan orang itu datang dengan membawa buah-buahan. Orang itu siapa? Itu orang Islam yang datang tu. Itu orang Nasrani yang datang. Dalam fahaman kita jelaskan orang Kristian yang datang. Dia kasih. Sahabat tanya, kenapa engkau kasih dia? Dia bilang apa? Dekat dalam kitab aku, dia jelaskan, lepas Nabi Isa tu ada Nabi, nama dia Ahmad. Kalau kita buka dalam Al-Quran, memang betul lagi. Di dalam Al-Quran, sebahagian daripada kitab Taurat, Injil, Zabur ada disebut di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kitab pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya bukan tak lengkap, tapi Al-Quran paling komplit. Al-Quran paling komplit. Memang ada di dalam Al-Quran dijelaskan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang selepas aku yang namanya Ahmad. Itu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur disebut Ahmad. Di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Apalagi diperjelaskan, dan barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejengkal, maka aku mendekat padanya lebih dekat daripada sejengkal, sedepa lagi dekat. Ya. Dan barang siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, maka aku datang dengannya dengan apa? Dengan harwalah. Apa arti harwalah para jemaah sekalian? Harwalah dia bukan jalan kaki, tapi apa? Jalan yang cepat seperti berlari. Harwalah. Dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kesalahan satu, salahnya itu satu bumi, satu alam sekalipun. Ya, satu alam sekalipun. Dan asalkan dia tidak apa? La yusyrik, dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan dia dengan penuh keampunan. Boleh faham kita di sini para jemaah sekalian, bahawasanya para ahli ulama tafsir itu ada memperjelaskan apa dia? Allah Subhanahu wa taala memang apa? Mempunyai sifat yang bukan kesian, bukan kasih, bukan penyayang, tapi lebih daripada itu. Cuma kita dapat gambarkan Maha sayang, Maha kasih, Maha pengampun. Itu gambaran kita saja untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ilmu, itu namanya ilmu tauhid. Tapi sebenarnya Allah lebih daripada itu lagi. Lebih daripada itu lagi. Apatah lagi kalau orang itu dia buat kesalahan, tapi bila dia minta ampun pada Allah Ta'ala, dia sebut nama Muhammad. Sayyidina Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, maka dia berdoa, salah satu doanya disebut Muhammad. Bila disebut Muhammad, ditanya oleh malaikat Jibril, mana kau tahu namanya? Dijelaskan, tatkala aku berjalan masuk ke syurga, aku nampak di pintu syurga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan Allah dan perkataan Muhammad itu bergandengan sebelah-sebelah. Pasti ini nama dengan nama Allah sebelah-sebelah ni, pasti dia orang yang mulia, special orang. Dan tatkala aku masuk ke dalam syurga, setiap pohon-pohon di syurga, dahan-dahannya, batang-batangnya, daun-daunnya, tembok-tembok syurga dan segala macam, semua tertulis Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sampai mulia itu perkataan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
ada juga diajarkan oleh para alim ulama. Ini bukan hadis, ini bukan Quran, tapi diajarkan oleh para alim ulama. Bagus amalkan. Apa dia? Kita kalau nak musafir, ya, disuruh tulis dekat kertas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antara nama Allah dengan Muhammad gunting. Tinggalkan Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah itu bawah. Kenapa dijelaskan oleh para alim ulama? Jelaskan apa? Sebab nama Allah dengan nama Muhammad tak boleh pisah. Jadi kalau kita tinggalkan, tidak akan terjadi apa-apa ke atas barang yang kita tinggalkan, dan tidak akan terjadi apa-apa ke atas diri itu. Inilah yang dijelaskan oleh para alim ulama dari segi ilmu pengobatan. Dari segi ilmu perlindungan, ini nama dia apa? Dalam bahasa Melayu kita sebut azimat. Dalam bahasa Arab kita sebut azimah. Jadi azimat boleh, bukan tak boleh. Yang tak boleh azimat macam mana? Nak mula berniaga, datang rumah kita, minta doa, ya. Sebagai ustaz datang kedai kita, maka saya pergi kedai dia. Kalau dah baca doa, dan saya nak balik, ustaz, ini ada bunga ustaz. Saya tanya doa apa? Tahu dah ustaz dekat kedai. Terus saya bilang, minta maaf, saya tak tahu bunga dekat kedai. Tapi ustaz tahu bunga mana? Atas kubur. Ini azimat tak boleh pada jemaah sekalian. Tak boleh. Azimat lagi bagaimana? Kita nampak ada orang alim punya main. Lepas tu kita minta sikit minum. Ni azimat berkat namanya. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau Allah Ta'ala boleh melaksanakan demikian, orang banyak buat salah besar, salah dia satu dunia besar dia. Jumpa dengan Allah Ta'ala satu saja, asalkan tak menyekutukan Allah Ta'ala, tak menduakan Allah Ta'ala, Allah ampunkan. Apatah lagi dengan sebut nama Muhammad. Oh, tahu Abu Lahab? Ya, siapa? Abu Lahab? Rasulullah punya family members. Rasulullah punya uncle. Happy dengan kelahiran Rasulullah, walaupun dia kafir dan mati dia kafir dan dia masuk neraka. Every Monday dapat keringanan dan siksa kubur, siksa di neraka. Masya Allah. Itu Abu Lahab mati kafir, boleh dapat keringanan di dalam neraka. Apatah lagi kita kafir begitu? Bukan. Cuba kalau orang tanya kita, engkau kafir, tak pernah nampak kita bagi muka dia, betul tak? Suka-suka hati bilang aku kafir, betul tak betul? Tengok para jemaah sekalian, besar tak besar makan Rasulullah? Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, hari-hari tengok kat Facebook orang pergi umrah, ya, boleh ambil video lagi depan makam Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Allah, sampaikan kami ke kota Madinah. Ya Allah, amin. Allahumma amin. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkenaan tentang makna hadis itu samalah seperti apa yang dibaca tadi itu para jemaah sekalian, ya. Jadi boleh kita faham di sini apa dia? Manusia itu tak ada tempat lain untuk dia mengadu. Mengadu dia tempat satu saja, Allah. Mengadulah kita kepada Allah, mengemislah kita kepada Allah, sujudlah kepada Allah, nangislah kita kepada Allah, minta kita kepada Allah. Allah pasti akan makbulkan. Lambat ke cepat pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sampai akhir ayat tersebut, ayat Al-Quran. Apabila seseorang hamba itu menanyakan kepada aku, maka beritahulah kepada hamba tersebut bahawasanya aku dekat. Maksud aku dekat itu bagaimana para jemaah sekalian? Kalau kita mengadu kepada Allah Ta'ala, Allah akan mendengarkan pengaduan kita dan Allah akan makbulkan pengaduan kita. Maka minta kepada Allah. Tempat kita mengharap Allah. Jangan pening-pening kepala pada maksudnya. Jangan pening-pening kepala. Dah 2 tahun COVID, dah takkanlah satu doa hamba Allah Ta'ala yang tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Pasti dimakbulkan. Lambat tahun pasti dimakbulkan. Tapi kita kena
Sabar. Ustaz, susah nak sabar. Cari kapal terbang VTL pergi Sarawak. Maaf, kurang-kurang kita pada kemas dia. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga, Wa'an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ni siapa para jemaah sekalian? Selalu kalau dalam hadis disebut Jabir adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, daripada golongan orang-orang Al-Ansar. Ya, dari golongan orang-orang Al-Ansar. Dan juga diperjelaskan bahawasanya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini dulu pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ataupun Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, pernah dulu nangis. Sebab apa? Tengok Rasulullah tidur tu nangis, sedih. Kenapa? Ada dua riwayat. Satu dijelaskan Rasulullah tidur dengan beralaskan tanah. Lagi satu riwayat memperjelaskan Rasulullah itu sedang rehat, baring di atas pelepah kurma yang kering. Jadi bila Rasulullah bangun, berbekas badan Rasulullah. Berbekas. Kalau tanah mungkin berbekas tanah lah, macam ada batu kecil-kecil. Kalau dia pelepah kurma berarti apa? Berbilai badannya Rasulullah. Nangis dia. Rasulullah tanya, kenapa menangis? Apa jelaskan? Ya Rasulullah, engkau diutusan Allah, Nabi, Rasul paling mulia. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya engkau tak tersiksa. Apa kata Rasulullah? Oh, maksud kau ini kerana aku susah. Jadi Rasulullah tunjuk sebelah kanan Rasulullah. Apa sebelah kanan Rasulullah? Gunung Uhud. Gunung Uhud, ya, siapa yang dah pergi Madinah tahu ni? Gunung Uhud, ya. Kan Rasulullah tengok, ini gunung, kalau aku mau emas, kata Rasulullah. Sayyidina Jabir bila Rasulullah bilang emas, Sayyidina Jabir terkejut. Ini para alim ulama hadis dengan ulama sejarah banyak jelaskan ini. Ada jelaskan kenapa sahabat Rasulullah tu sebelum saya cerita, saya tanya kepada jemaah sekalian. Apa Ustaz? What's your answer? Ibrahim, boleh? Ibrahim jadi emas. Jawab. Emas. Ada ulama jelaskan bila Rasulullah, kalau ini aku nak emas, berarti gunung Uhud jadi emas. Seketika itu juga Rasulullah tunjuk jadi emas. Masya Allah. Agung tak agung Rasulullah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. La ilaha illallah. Terdiam sahabat Rasulullah. Masya Allah. Terdiam sahabat Rasulullah. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah satu daripada kelompok sahabat-sahabat Nabi yang besar di kota Madinah, Al-Ansar. Ada juga ulama jelaskan maksud Al-Ansar itu adalah orang pribumi Madinah, orang asli penduduk Madinah. Itu dia, orang asli penduduk Madinah. Macam orang asli penduduk Hadramaut, Al-Khatib, Bahawal, Ba'bad. Ini semua daripada keturunan sahabat-sahabat Nabi SAW. Masya-Allah. Ya. Yang kenapa Al-Ansar? Apa arti Al-Ansar? Al-Ansar daripada perkataan Nasara, yansuru, unsur. Apa arti Nasara? Telah menolong. Yansuru, sedang menolong. Unsur, tolonglah. Al-Ansari, kelompok yang menolong. Kelompok yang menolong bagaimana? Mereka di antara kelompok sahabat-sahabat Nabi SAW yang pernah satu ketika bila selesai daripada salah satu daripada peperangan, maka Nabi SAW membagikan harta-harta rampasan perang. Satu pun daripada orang Al-Ansar tak dapat. Maka ada kelompok sahabat yang lain tanya, ya Rasulullah, kenapa Ansar ni kau tak kasih?
Maka Rasulullah tunjuk salah satu daripada orang-orang Al-Ansar. Jawab, kata Rasulullah. Maka orang Ansar itu bangun, dia jelas apa? Wahai sekalian sahabat-sahabat, ambillah kamu harta apa yang Rasulullah nak kasih, ambil. Sikit pun kita tak. Betul kata harta tak nak, sikit pun tak. Ambilkan apa? Kita ada yang punya harta Muhammad. Oh, Masya Allah. Jadi apa dia punya lesson kita boleh dapat ni para jemaah sekalian. Tu sampai cakaplah. Hanya satu pintu saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Rasulullah selesai. Mesti apa-apa Rasulullah selesai. Ustaz, bukan Allah Ustaz. Macam Ustaz lain je. Bukan lain, tapi kita mau sampai pada Allah ni mesti melalui Nabi Muhammad. Tak melalui Nabi Muhammad. Tengok dalam sembahyang. Rukun sembahyang kena baca selawat Nabi Muhammad. Tak baca selawat dia tak sah sembahyang tu. La ilaha illallah. Kita ingat apa? Kita orang wali-wali semua ni, orang-orang dulu ni, sabiqun al-awwalun dulu. Ya, Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Imam Abi Hasan Al-Syadili, ya, Imam Abdullah Al-Aidus, Syekh Abdul Rahman Al-Sedaf, siapa lagi? Para jemaah, Imam Ahmad Al-Rifai, Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Macam mana dia boleh dapat pangkat tinggi sekali? Macam mana para jemaah sekalian? Mendahulukan Rasulullah. Ya. Sampai-sampai diperjelaskan apa? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah bukan kerana seorang guru, maka aku tidak akan kenal Tuhanku. Guru ni siapa? Iaitunya sebelum jadi guru Rasulullah dahulu. Baru turun pada para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat gurunya siapa? Ya Rasulullah, selesai. Jadi kita nak sampai kepada Rasulullah SAW perlu melalui guru. Guru yang bawa kita kepada Rasulullah. Rasulullah bawa kita kepada Allah. Selesai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakala begitulah dia. Baik, hadis yang ketiga para jemaah sekalian. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu datang seorang A'rab. A'rab yang ber-A'rabiyyu. A'rab yang orang Badui. Ya, orang Badui. Kalau dekat tanah air kita, ya, kalau dekat kawasan Nusantara kita, ya, kita bilang apa? Ini orang hutan ataupun apa? Orang Dayak, Aborigines. Itu dia. Ya, Aborigines. Jadi apa? Dia tak tahu, dia tak tahu hukum. Dia tak tahu ini salah betul, dia tak tahu. Ya. Sebab itu jelaskan. Ja'a A'rabi, telah datang seorang Arab pendalaman, Arab Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mal mujibatan, apakah dua hal yang mewajibkan itu?" Apa benda ni? Tahu-tahu datang dulu sebut dua wajib. Rasulullah jelaskan. Kata Rasulullah bersabda, "Man mata la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Apakah dua benda yang wajib? Maksud apa? Apakah dua benda yang wajib ke atas diri aku yang perlu aku taat, patuh dan laksanakan? Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka masuklah dia ke dalam syurga. Maksud masuk dalam syurga apa? Berhak dia dapat syurga. Berarti kita perlu doa kepada Allah Ta'ala agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Minta kepada Allah Ta'ala agar kita dimasukkan dalam golongan ahli syurga. Minta kepada Allah Ta'ala. Syaratnya satu. Sebab tu Raja mengharap kepada Allah Ta'ala. Syaratnya satu, jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memperjelaskan, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, kecuali syirik Allah tak ampunkan. Menduakan Allah Ta'ala, Allah tak ampunkan. Ya, menduakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampunkan. Sebab itu, ya, ada hadis-hadis dari Nabi SAW. Begitu juga dijelaskan oleh para alim ulama bahawasanya kalau datang hari kebesaran agama Islam,
Contoh seperti bulan Maulid, bulan Haji, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, nuzul Quran, apalagi Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, awal tahun, awal Muharram. Allah ampunkan semua dosa kita kecuali dengan beberapa perkara yang tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Satu, yang syirik pada Allah Ta'ala. Dua, yang apa? Yang mudminul khamr, yang berterusan dengan maksiat, berterusan dengan arak, berterusan dengan perjudian, ya, happy betul buat maksiat. Yang ketiga adalah orang apa? Orang yang uququl walidain, orang yang menderhakai kepada kedua orang tuanya. Yang keempat adalah apa? Orang yang qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Ini perkara-perkara yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Dan yang kedua pula para jemaah sekalian, wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Ini lagi satu perkara yang wajib untuk kita hati-hati. Satu tadi Rasulullah jelaskan apa? Jangan syirik pada Allah Ta'ala, masuk syurga. Lagi satu perkara ini perlu untuk kita hindari, yaitu apa? Jangan pernah syirik kepada Allah Ta'ala. Maka kalau syirik pada Allah Ta'ala, neraka tempat kamu. Dakhalan nar. Ya? Sebab itu tengok, ada kan apa? Itu pepatah syair, bukan hadis tu lah, pepatah syair kalau tidak silap saya. Ilahi lastunil firdausi a'la. Wahai Tuhan aku sebenarnya tak layak nak masuk syurga, ya? Dan sebenarnya juga aku tak mampu dengan azab api neraka, tak mampu. Tengok, itu maksudnya apa para jemaah sekalian? Itu berdoa dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal bagus tu dibaca supaya kita ingat siapa kita. Supaya kita ingat siapa kita. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang ahli jannah dan diselamatkan kita daripada azab api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita baca hadis yang nombor 4. Hari ini kita cepat sikitlah baca sekalian ya. Hadis nombor 5 panjang ni. Kita baca hadis yang nombor 4 tak apa. Ya, kalau nombor 5 nanti kita sambung minggu depan. Nombor 4 sekarang ni. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Masya-Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Sayyidina Anas bin Malik ni ada juga orang dalam ulama hadis dan ulama sejarah ada juga memperjelaskan beliau itu Maula Rasulullah SAW. Maula itu apa? Orang yang mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW, mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW. Ibunya ni Ummu Sulaim, ya, pernah dulu datang bawa barang makan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sedang lihat, nampak berbelah-belah Rasulullah, berbelah-belah Rasulullah. Apa dia buat? Dia ambil benda yang untuk lapkan peluh Rasulullah, lepas tu dia ambil botol kecil, dia perah. Jadi peluhnya Rasulullah tu dia tak ada dekat dalam botol. Rasulullah sadar, Rasulullah mati. Rasulullah tanya, apa kau buat ni? Dia bilang apa? Aku tengok kau berpeluh-peluh ya Rasulullah, hidup, jadi aku lap. Habis apa kau buat ni? Tak ada ya Rasulullah. Apa kau buat? Akhirnya dia pun cakap, aku kumpul peluh engkau ya Rasulullah. Kenapa? Peluh engkau setelah aku cium wangi ya Rasulullah.
wangi. Apa lagi nak cakap? Tentang Rasulullah apa lagi nak cakap? Ini Imam Anas bin Malik. Dan diperjelaskan beliau adalah salah satu daripada pembesar sahabat. Pembesar sahabat itu, ya sahabat yang jadi agung, azim. Dan salah satu daripada beberapa sahabat-sahabat yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala doanya, dia adalah salah satu daripada beberapa sahabat-sahabat yang usianya panjang. Ada jelas usianya lebih daripada 100. Ada sejarah jelaskan usianya, ulama-ulama sejarah jelaskan lebih daripada 100. Dan anaknya dapat doa daripada Rasulullah. Ada juga ulama sejarah jelaskan anaknya 80 orang. Ada jelaskan lebih daripada 7 minit. Ya. Dan beliau ini kalau jalan di kota Madinah tak berselingkuh. Dan kalau jalan di kota Madinah lagi apa? Kita angkat kepala. Orang tanya, kenapa kau tak pakai selingkuh? Dia bilang apa? Aku tahu Rasulullah dari mana. Aku mengharapkan agar salah satu daripada tapak kaki aku itu tersentuh bekas tapak Rasulullah. Dan aku tak mampu nak angkat kepala. Apa pasal? Ada Rasulullah, malu aku nak angkat kepala. Dan kalau dia makan di kota Madinah, sikit aja makan tangannya. Jelas apa? Sebab kalau nanti makan banyak, aku akan rasa keinginan nak qada hajat, nak buang air besar. Aku malu sedangkan peluh Rasulullah tu wangi, najis aku bau busuk. Allah. Minta maaf kepada jemaah sekalian. Zaman-zaman sekarang orang pergi Madinah macam mana? Macam mana? Seragam, oh ya ilah, minta maaf lah, ya. Sedih kadang-kadang kita tengok. Kita kalau dengar cerita-cerita orang dulu, ya, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang pergi sana semua pakai A350, A380, apalah, ada salah, ABC, ada salah, salah. Orang dulu pergi sana apa? Naik kapal laut, Allahu Akbar. Tak ada tempat tinggal, la ilaha illallah. Saya pergi haji dulu tahun 2004, itulah terakhir arwah Allah yarhamha bibi saya pergi haji. Last pergi haji. Bila tahun dulu dia pergi haji tahun berapa? Tahun 1992. Bila 2004 dia pergi haji, ya, dia bilang dengan saya keluar daripada pintu Marwah. Asal-asal bawa Umi nak pergi rumah Rasulullah. Jalan pun sampai nangis. Dia buka selipar, dia tunduk. Saya cakap, Umi, pakai selipar Umi, nanti tak pijak apa. Jangan Hasan, ini nak pergi rumah Rasulullah. Malu dengan Rasulullah. Allah Akbar. Ini orang dulu-dulu pada masjid la ilaha illallah. Orang dulu-dulu kalau dia pergi umrah, dia pergi haji, kita dengar dia pergi. Bila dia balik dia cerita nangis kita. Ya Allah. Tak maaf sudah pada jemaah sekalian. Orang sekarang pergi haji, orang sekarang pergi umrah. Cerita tentang apa? Kalau tak cerita tentang kapal terbang best, makan sedap, hotel 5 bintang, apa lagi? Sekarang dah ada boleh trade. Dapat apa? Aku beli ayam golek kau, kambing golek kau, kau sekalian golek kau, baru tahu saja. Itu tak betul apa maksudnya? Orang dulu pergi haji bagaimana? Tak heran dengan bangunan yang ada. Masuk itu jalan yang lama, apa? Syariah Syamiah, Syariah Syamiah, jalan lama. Nampak tu menara Masjidil Haram, nangis. Ya Allah. Pergi kota Madinah, bukan nampak hotel, nampak tu kubah warna hijau bukit Rasulullah. Allah. La ilaha illallah. Kalau ada orang dulu bercerita macam gitu, bagaimana Sayyidina Anas bin Malik? Allah
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah satu ketika orang-orang yang datang dari Syam, ya, ini zaman Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat 10 tahun ataupun berapa tahun gitu. Tahu-tahu datang sekelompok orang dari Syam, ya, nak jumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik kerana ada soalan-soalan yang perlu untuk ditanyakan. Jadi mereka nak tahu ada tak pesan ke ataupun sabda ya Rasulullah. Maka cari-cari jumpa Sayyidina Anas bin Malik. Maka Sayyidina Anas bin Malik apa? Jumpa kat mana Pak Masjid? Jumpa dekat ladang tengah cangkul. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia bilang la haula wala quwwata illa billah? Ini sahabat agung besar, ya Allah, tengah cangkul. Agak-agak kalau tengah cangkul apa jadi? Kotorlah pakaiannya. Ya, perampung mukanya berpeluh-peluh semua pada masjid. Ya Allah, la ilaha illallah. Agak-agaklah zaman sekarang, ya. Kita nak jumpa orang yang berpangkat, kita jumpa dekat mana? Office. Ada orang awal lagi boleh dia tengah ada dekat pasar Gilang jual daging. Tak ada. Oh, dia tengah tu dekat tu cuci toilet. Tak ada. Hanya orang dulu-dulu begini kalau tu masjid. Ya? Orang dulu-dulu begini. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik jelasan apa? Ya, aku pernah dengar dari Rasulullah. Cuba ceritakan kepada kita. Sekejap. Tunggu sekejap boleh? Boleh. Jadi dia selesaikan kerja dia dekat ladang, dia balik rumah. Saya nak balik rumah, balik rumah. Dah masuk rumah, dia dah keluarkan air, lama, bilang tunggu sekejap dia. Lama tunggu dia. Ya, dia masuk dalam tu lama tunggu dia, lama. Sekejap lagi dia keluar. Ya, ini orang-orang Syam, nampak dia ada sebahagian daripada mereka pingsan, ada sebahagian daripada mereka nangis, ada sebahagian besar daripada mereka jelaskan apa? Rasulullah, kata Allah. Dijelaskan dalam hadis, sahabat-sahabat Nabi bila nak melanturkan satu potong hadis Nabi SAW, mereka akan mandi, bersihkan tubuh badan, pakai pakaian yang bagus, mengenakan wangian yang bagus, dan mereka akan berselawat kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah bila nak ceritakan satu hadis, diperjelaskan kenapa lambat engkau nak baca hadis, kalau nak keluarkan hadis Rasulullah. Sebab apa? Aku baca selawat dan aku akan dengar suara Rasulullah baru aku cakap. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, Allah ya Allah. Ini cerita apa? Cerita sahabat Nabi ni pada jemaah sekalian. Masya-Allah. Masya-Allah. Jauh kita dengan sahabat Nabi. Tak sampai kita seperti sahabat Nabi ni. Tak sampai pada jemaah sekalian, tak sampai. Ya? Tak sampai pada jemaah sekalian. Tengok dia mengabdi dari dia dan sama juga seperti ulama-ulama dulu-dulu yang ada dekat masjid kita ni. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang daripada murid Allahyarham Syekh Umar bin Abdul Al-Khatib. Saya dengar saya file pada masjid. Orang ni datang jauh nak jumpa Syekh Umar, ada hajat, macam-macam soalan nak ditanya. Jadi datang rumah Syekh Umar, tunggu lama. Kejap lagi ada orang tua keluar, pakai songkok dengan jari mata, bawa gula, bawa air, taruh kat dalam meja. Orang tu pun tengok, aku ni dah lama tunggu sini tau. Aku nak jumpa Umar Al-Khatib. Mana ni Umar Al-Khatib? Yang bawa gula tu dia apa? Kau nak jumpa Umar Al-Khatib apa? Aku Umar Al-Khatib. Allah Akbar. Orang bawa air besar, bawa gula, bawa air, kasih tamu. Kalau sama saya, mana helper, maid, betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau dapat
berkat sahabat Nabi, confirm dapat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Nak baca hari nombor 4 dan 804 masuk insyaallah. La ilaha illallah. Kita jumpa minggu depan ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يسر العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يحتاجون الرواح والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وعلى من نوى المتقدمين في هذا المسجد المبارك، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام بن محمد بن سالم بن حفيد ابن الشيخ أبو بكر بن سالم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.